masa depan simpan labur, demi masa depan simpan labur, simbang-simbang ASMB. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Masih lagi bersama dengan saya Yasmin Hani dalam episod pada minggu ini Sembang-Sembang ASMB. Baiklah, saya harap ilmu-ilmu yang kami kongsikan setakat ini telah pun mendapat membantu anda semua untuk menguruskan kewangan anda lebih baik dan juga lebih selesa. Baik, untuk episod kita kali ini kita akan mengupas pula tajuk berkaitan dengan kuasa faedah compound ataupun dalam terma bahasa Inggerisnya iaitu compounding interest. Okey, mungkin ada yang dah tahu, mungkin ada yang tak pernah tahu pun. Namun yang paling penting untuk kita semua faham mengenai kuasa faedah compound ini. Baik, untuk meneruskan perbincangan kita pada episod kali ini, kita bersama dengan panel jemputan kita, Encik Eza Ezami yang merupakan Ketua Pegawai Eksekutif smartinvestor.com.my. Bersama dengan Encik Eza, kami akan mengupas topik kuasa faedah compound, positif kepada pelaburan dan negatif kepada hutang. Macam mana pula boleh ada positif, ada negatif? Kita akan bersama dengan Encik Eza. Selamat datang. Okey, selamat datang. Terima kasih. Okey, Encik Eza, saya panggil nama pendek saja, Eza Ezami ya. Sebenarnya Albert Einstein, saintis termuka dunia pada abad ke-20 mengatakan kuasa faedah compound ini adalah keajaiban dunia ke-8. Okey, so sebenarnya apakah kuasa faedah compound ini dan apakah kaitannya dalam pengurusan kewangan dan juga pelaburan? Okey, terbaik. Terima kasih Yasmin Hati di atas apa kata mukadimah tadi tersebut, dan kita insya-Allah kita akan bersama-sama kupas dengan lebih mendalam tentang faedah berganda compound interest. Dan saya difahamkan mungkin ada antara kita mungkin tak pernah dengar atau pertama kali dengar. So insya-Allah saya izinkan saya untuk orang kata explain dengan lebih lanjut tentang faedah berganda. Okey, so faedah berganda ni dia bergantung kepada dua key component atau dua orang kata asas yang penting lah yang kita kena tahu bahawa yang biasa kita dengar adalah tentang macam mana kita nak gandakan duit kita. Itu yang paling simple lah. So maknanya faedah berganda ni dia boleh jadi positif dan boleh jadi negatif. So kalau positifnya adalah kita nak gandakan duit kita, iaitu semua daripada kita nak buat duit lah. Nak kaya, nak hidup orang kata kaya raya apa semua. Dan orang kata yang negatifnya juga bila faedah berganda tu orang kata adalah dari segi hutang tersebut. Maksudnya hutang pun kalau kita tak kawal dengan baik, kita akan kata berlerik-lerik lah hutang tu. Hutang keliling pigang. So orang kata dua komponen yang saya nak sebutkan di sini adalah kita perlukan masa. Itu masa untuk orang kata untuk menggandakan duit kita tersebut, dan juga ada lagi satu orang kata dia duit tersebut kita tak sentuh kan. Maknanya contoh kita masukkan duit orang kata duit katakan capital tersebut atau modal tersebut dalam mana-mana instrumen, lepas tu orang kata kita biar je orang kata duduk diam saja kan, tanpa kita bawa keluar, tanpa kita apa orang kata usik apa semua. So orang kata kita maintain kat situ, dan kat situlah orang kata daripada setahun ke setahun kita akan nampak dia punya impact tersebut. Orang kata daripada orang kata mungkin daripada 1000 berganda di 2000, berganda kepada 5000 apa semua. Kita lupakan pasal betul, saving kan. Kita lupakan yang kita ada orang kata ada simpan dalam simpanan tersebut, ada pelaburan tersebut. So insya-Allah orang kata dalam satu tempoh masa yang akan datang kita tengok banyaknya duit aku. So kita bolehlah orang kata enjoy life ke. Yang biasa saya dengar ni kan, ada yang tak tahu pun dia ada simpanan ASB. Ni ada something yang pelik juga tu. Kan, macam zaman saya dulu masa kanak-kanak dulu, saya biasa kita ada istilah buku biru. So sekarang dah orang kata online kan. Zaman buku biru tu mungkin dah tak obsolete. Sekarang semua online saja. So maknanya buku biru tu sometimes kita pun tak sedar yang kita ada simpanan tersebut. Sometimes mak ayah kita ada simpan untuk kita tapi kita tak sedar. So itulah salah satu cara untuk kita menggalakkan kita simpanan daripada kecil, dan kata bila kita biar je anak kita makin membesar. So insya-Allah alhamdulillah kita kata duit tersebut bolehlah guna untuk pendidikan diorang, untuk masa depan diorang, anak nak kahwin apa semua. So insya-Allah kita boleh gunakan duit tersebut. Orang kata duit yang kita tak tahu kan, duit halimunan lah orang kata kan, duit halimunan. Kita tak tahu pun duit tu wujud, dan orang kata sampai satu masanya benda tu akan orang kata berguna untuk kita. Ataupun kalau kita simpan sikit kita tambah sikit bila ada kan. Itu pun boleh juga. Betul? Itu pun boleh juga. Tapi orang kata dengan syarat tadi kena dua lah. Ada elemen masa dan lagi satu elemen iaitu kita jangan bawa keluar duit tersebut. So itulah orang kata sedikit mukadimah tentang faedah berganda tersebut. So yang penting tu kita kena ada kesedaran dan juga disiplin. Kan? Supaya kita biarkan duit tu kat situ beranak sendiri, berkembang. Lepas tu kita jangan keluarkan, dan dengan cukup masa nanti barulah kita nampak hasil dia, faedah dia. Jadi Encik Zami, macam mana pula dengan kesan kuasa faedah compound kepada hutang? Ini yang nak dengar ni. Sebab mesti ada orang confuse kan. Tadi kita sebut yang positif lah. Sekarang ni nak dengar yang negatif pula.
Sekarang hutang pula. Kan zaman sekarang ni kita memang dah tak boleh nak lari daripada hutang kan. Betul. Hutang kereta, hutang rumah, hutang kad kredit, hutang macam-macam hutang. Yang terbaru ni yang kalau tak silap saya dia panggil BNPL. Pernah dengar BNPL? Buy now pay later. Okey, Kan, buy tahu. now pay later. So maknanya kita beli sekarang, lepas tu tutup mata, mungkin lagi 3 bulan baru kita start bayar. Tu kalau kita teringat nak bayar. Kita tak teringat nak bayar. So maknanya benda-benda ni yang sometimes kita memang tak boleh nak elakkan, tapi yang kata adalah dia boleh menjerat kita kalau kita kata buat endah tak endah, kita tak tahu pun kita berhutang apa semua. So benda ni yang kita kena elakkan. So macam mana dia berfungsi? Dia berfungsi macam sama juga macam pelaburan tadi, dia semakin berkembang, tapi sekarang dia daripada kata dari segi hutang pula dia akan bertambah. So mungkin awal-awal kita hutang 1,000 kan, disebabkan mungkin dengan dengan kaedah faedah 5% tadi, disebabkan kita hutang 1,000 tadi dengan kaedah faedah 5% dan kita kata terlepas bayar, kita lupa nak bayar, kita tak bayar minimum amount, tak bayar cukup lambat duit. apa semua, kena charge, kena denda apa semua. So daripada RM1,000 elok-elok kita hutang, dia dah menjadi menimbun tanpa kita buat hutang baru. So orang kata Selalu memang credit card berapa compound dia tu? Dia punya interest kalau kad dia. kredit ni dia kata yang kita biasa dengar 15 ke 18%. Itu memang sangat tinggi. Lebih banyak berkali-kali ganda daripada pelaburan ya. Kan. Jadi janganlah orang kata cipta habit baru buy now Betul. pay later. Buy now pay later ni memang sangat bahaya. So saya nak tanyalah tuan-tuan dan puan-puan kan, kat mana kita nak invest untuk dapat 15 ke 18% setahun. So memang kata memang susah sangat, tapi untuk kita berhutang nak kena charge interest, orang kata kadar faedah sebanyak 15 ke 18% tu memang sangat mudah, iaitu kita hanya guna kad kredit, which is dah memang jadi macam keperluan, orang kata keperluan harian kita kan. Sampai kita swipe, ujung bulan dapat statement, waktu kita bayar pula minimum. So bila bayar minimum, saya bagi satu contoh, kita ada hutang sebanyak RM1,000 minimum, kan, kita ada hutang katakan kad kredit RM1,000, tadi kadar faedah 15 ke 18%. Okey, so katakanlah kata charge minimum minimum kita kena bayar adalah 5%. Ini memang standard lah. 5% tu adalah minimum. Katakan kita bayar hanya minimum 5%, iaitu RM1,000, 5% RM50. So dia akan mengambil masa 2 tahun lebih untuk settlekan kita punya outstanding tadi tu. Itu baru kita bayar interest dia je, kita belum bayar hutang induk tu. So memang kata jangan cek pasal lah. So sekarang ni Cik Zami, kita telah pun bercerita mengenai kuasa faedah kompaun daripada awal tadi. Namun untuk menambah kefahaman penonton, apakah perkara utama yang perlu kita ambil kira supaya keajaiban kuasa faedah kompaun ini memberi kesan positif kepada kita dalam menguruskan kewangan dan juga pelaburan? Terbaik soalan. So kata untuk menjawab soalan ni, saya ada 5 poin yang saya nak highlight kepada penonton semua. Satu poin pertama adalah kita kena ambil tahu kadar faedah. Sebab tadi kita dah belajar tentang rules of sentu. So kita kena make sure bahawa kadar faedah tersebut berapa dia punya pulangan. Adakah 5%, adakah 10%, adakah orang kata high risk, high return yang biasa kita dengar. So kedua yang saya nak highlightkan adalah tentang modal permulaan. So modal permulaan ni yang tadi itulah, kalau kita ada 1,000, kita mula dengan 1,000. Kalau kita ada 5,000, mulakan 5,000. Yang penting adalah mula. Dan perempuan. So mula tu adalah yang sangat penting. So biasa kalau kita mula lagi awal, lagi cepat kita boleh gandakan wang kita, dan lebih cepat kita boleh orang kata nak cepat kaya lah. Zaman sekarang ni semua nak cepat kaya. So kalau boleh kita nak mula dengan berapa saja yang kita ada. Okey, seterusnya ketiga, yang tadi charge faedah tadi yang kita biasa dengar. Okey, kita kena make sure the charge faedah tersebut adakah dia kira based on daily atau harian atau monthly, bulanan atau yearly. So make sure cari yang best, orang kata best option, orang kata kadar faedah yang paling rendah, dan make sure dia on yearly punya basis lah. Jangan daily memang sakit lah senang cerita kan. Okey, seterusnya orang kata tempoh masa. So macam saya contoh tadi, orang kata kalau kita nak invest ni nama pun pelaburan, kita kena invest untuk long term. So kita kena make sure lah kita invest ni mungkin lagi 10 tahun nak pincin, atau mungkin lagi 10 tahun nak pergi haji ke apa semua. So kita kena ada set time, kata ada objektif kita, tempoh masa tersebut. So tempoh masa ni mainkan peranan. Sama juga bila kata itu positive side dia, bila negative side dia adalah pinjaman. So pinjaman ni lagi panjang tempoh dia, lagi banyaklah interest yang dikenakan. Okey, seterusnya last sekali iaitu tentang kekerapan. So kekerapan orang kata yang biasa tadi Yasmin ada highlight satu point, kita ada setiap kali kita ada modal tambahan, kita nak top up.
kan. Kita nak top up, kita nak apa, setiap kali kita dapat bonus ke apa ke, so kita nak tambah, nak top up apa semua. Pendek katanya kita kena konsisten Betul. dan berdisiplin. Itu sahaja yang paling penting. Kita kena mula konsisten dan berdisiplin. Baik, terima kasih Encik Ezami. Banyak dah kita sembang mengenai kesan positif dan juga negatif kuasa faedah kompaun ini. Jadi apa kata kita berehat seketika. Encik Ezami pun dah penat dah bercakap, dah banyak info-info daripada dia sebenarnya hari ini. Dan sekarang ni kita nak tengok apakah menu masak-memasak Chef Fendi dalam segmen Masak Bajet episod kali ini. Ya, berjumpa lagi dengan saya Chef Fendi dalam Sembang Masak-Masak. Dan apa, kalau sembang-sembang betul-betul kat sana lah. Kat sini kita sambil sembang, sambil kita masak. Dan untuk kali ni, istimewa kita bawakan dari negara Thailand. Sawadika. Kita nak masak nasi pak pet ayam. Dia bukan paprik, pak pet. Kalau paprik tu dia lain sikit, menggunakan sos tiram, sos cili dan bahan-bahan lain. Tapi yang ni dia ada bahan istimewanya. Okey, ni dia bahan-bahan untuk pak pet dia. Kita ada kat sini serai, kita ada bawang putih, bawang besar, cili merah, cili padi, kunyit hidup dan juga halia. Yang ni kita akan tumbuk sampai hancur, sampai lumat dan jadikan macam ni. Ni dia punya. Lepas tu kita ada juga isi ayam yang telah dipotong dan dicuci bersih-bersih. Ingat, makanan sebelum masak, semua masakan kena cuci bersih-bersih. Ada juga kacang panjang, sayur-sayuran dia. Dan kita ada daun ketumbar, daun limau purut dan susu cair untuk melemakkan dia lagi. Baik, mula-mula saya nak buat apa? Saya panaskan kita punya kuali. Kita nak goreng ayam dengan sedikit minyak saja. Jangan banyak sangat. Kalau kita nak deep fry ataupun goreng jeluk, goreng jeluk bahasa Melayu lah. Minyak pun dah panas. Kita nak masukkan, ni dia ayam yang telah dipotong cantik-cantik dan dicuci. Bajet kita RM15 sahaja untuk sediakan masakan ataupun menu bajet ni. Untuk 3 orang makan. Okey, untuk goreng ayam ni, kita jangan goreng terlalu lama. Sebab nanti kita nak masak lagi sekali dengan bahan-bahan yang lain. Kita masak dia separuh masak ataupun 3 suku masak. Dah memadai. Nanti dia akan masak bersama-sama dengan bahan-bahan yang lain baru dia tak kering. Kalau dia kering nanti isi ayam dia tak cantik, tak sedap. Oh, dah cukup. Tak mau apa ni? Tak mau lama-lama. Kita nak angkat terus tak atas ni. Dah cukup dah. Selalunya saya akan apa ni? Saya akan masukkan terus je, tapi kita tak nak, kita nak tumis terlebih dahulu bahan-bahan yang kita tumbuk tadi tu. Kalau kita buat terus kita masuk dalam tu, dia rasa lain sikit. Dan kita tambahkan sedikit minyak. Masukkan sedikit minyak lagi untuk tumis bahan. Ni. Masukkan kita punya ni. Paste yang telah kita tumbuk, bahan-bahan tadi kita tumbuk ni. Jangan banyak. 1 sudu setengah dah cukup. Ke 2 sudu dah cukup dah. Sebab apa? Tu nampak dia pakai cili padi banyak mana tu. Padas ni. Dia macam masak lemak lah juga. Kan? Kalau kita suka nampak kuning lebih apa semua. Lebihkan kunyit lah kan. Tapi yang ni kita tak nak lah macam tu. Masukkan ayam. Nampak dah kuning. Dandan kuning tu. Cantik kat situ. Dan kita boleh apa ni? Masukkan, macam saya boleh tambahkan sedikit daun limau untuk naikkan bau dia. Dan kita boleh masukkan sedikit santan. Santan pula. Kita boleh masukkan susu cair. Orang Melayu ingat santan je kerja dia. Tak ingat benda lain. Tiba-tiba suara jadi bising pula. Susu cair, minta maaf. Masukkan je. Tengok tu. Sekali pandang kalau dekat Thailand dia macam green curry pun ada juga. Kan? Masukkan daun ketumbar. Tu dia. Dia ada juga pakai daun salam ada juga kan. Tapi kita letakkan daun ketumbar. Cantik. Masukkan kita punya kacang panjang. Letak semua pun boleh, tak ada masalah. Kan? Ada sikit sayur kat situ. Letak semua.
Okey, macam saya tak suka masak sayur lama di atas api. 2 minit dah cukup dah. Sebab apa kita nak rasa dia punya kerangupan. Kriuk-kriuk dia tu. Kan? Dan kita boleh hidangkan. Kita letak pinggan dulu. Dan kalau nak tambahkan sedikit garam pun boleh juga dengan sebut perasa. Sebab saya suka padam api, kita taburkan ke atas. Sebab apa? Saya beritahu, kalau kita masuk garam awal-awal, dia akan natural rasa dia. Daripada garam, dia jadi bahan perasa, dia jadi natural. Dan juga siap-siap boleh jadi racun. Jangan banyak sangat, agak-agak je. Sedikit garam. Dah memadai. Sebab apa? Suhu yang berbaki tadi tu, kita tutup api tapi dia masih ada haba lagi. Haba dia akan cairkan garam tu. Tu nak cover lupa pun boleh juga sebenarnya. Kan? Okey, dah cantik dah. Hoi, sekali pandang macam ni tu. Macam masak lemak pun ada juga. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masukkan. Tapi nampak macam mewah sikit. Walaupun kata bajet kita RM15, tapi cara kita hidang tu memainkan peranan yang sangat penting dalam masakan kita. Ni dia. Letak sikit daun ketumbar. Dan kita boleh hidangkan bersama nasi putih kepada tetamu kita dan juga Yasmin Hani nanti. Mudah dan cepat untuk disediakan. Jimat je RM15 dah siap dah untuk 3 orang makan. Dan kali ni saya nak cerita pasal ni dia. Kuasa faedah compound. Nak cerita sikit lah, kalau kita dah simpan dah untuk melabur tu, janganlah hari ni simpan besok nak pergi ambil. Bila masa nak ada dia punya faedah dia tu, simpanlah lama sikit. Barulah dapat rasa hasilnya. Kan? Okey, kita kembali bersama dengan Yasmin Hani dan juga tetamu selepas ini. Dan kita makan sama-sama. Kembali lagi dalam rancangan Sembang-Sembang ASMB 2023. Jadi betul lah kata Chef Fendi tadi, sebenarnya kita kena ada ilmu dari segi pelaburan ataupun berhutang juga. Sebab nanti kalau kita tak ada ilmu, kita hidup tak menentu, hutang bertambah banyak, melabur tak dapat hasil. Jadi sekarang ni kita masih lagi bersama dengan Encik Eza. Berbalik kepada kesan kuasa faedah kompaun kepada pelaburan. Adakah wang yang kita simpan dalam bank juga boleh mendapatkan kesan yang sama? Betul. Kata jawapannya jawapan mudah dia memang betul, sebab cuma yang berbezakan dia adalah kata dia punya kadar faedah tersebut. So kalau kita simpan kat bank, mungkin kadar faedah dia sekadar 0. berapa persen saja. So dia tak berapa tinggi. So kita kena cari instrumen pelaburan yang boleh memberikan pulangan lebih tinggi daripada inflasi. Kan? Salah satu contoh dia adalah dekat ASB. Sebagai contoh, ASB ni mungkin dia punya dividen dalam sekitar 5%. Tapi apa yang saya nak cuba highlightkan, sebab kita semua nak kaya, betul? So, setiap bila kita nak kaya, so saya nak highlightkan satu formula yang kalau kita faham formula tersebut, kita boleh tahu macam mana kita nak gandakan duit kita dengan kuasa compounding tersebut. So formula dia yang saya nak kena highlightkan adalah rules of 72 atau peraturan 72. So peraturan 72 ni apa dia? Iaitu masa yang diperlukan untuk menggandakan duit kita. Sebagai contoh, kita ada RM10,000. Okey, berapa tempoh yang diperlukan untuk gandakan duit daripada RM10,000 jadi RM20,000. So kita kena guna formula dia apa? Formula 72 atau rules of 72. So apa dia kata rules of 72 ni kata? Iaitu kita ambil contoh 72, kita kena bagikan dengan kadar faedah. So katakanlah kadar faedah ASB berapa? Dalam 5%. Dia kata on average. So 72 bagi dengan 5. So bila 72 bagi 5, kita dapatlah dalam 14.4. So 14.4 ni apa? 14.4 tahun untuk kita gandakan daripada RM10,000 jadi RM20,000. Kalau boleh jangan simpan semualah dalam saving account kan. Kemudian kita kena diversify juga. Simpan simpan yang minimum. Seterusnya baru kita melabur. Dan melabur juga kena cari instrumen yang patut syariah sudah semestinya, dan yang boleh menggandakan dan melawan pada inflasi. Sebagai contoh, mungkin inflasi kita di Malaysia sekitar 2-3%. So bila kita simpan mana-mana instrumen, kita kena make sure bahawa dia punya
pulangan lebih daripada inflasi tersebut. Okay, so sama juga, so bila kita simpan dalam savings account, so kita kena make sure bahawa simpanan tu kata jangan simpan semua dalam saving account lah. Bagaimana pula dengan hutang, Encik Izzah? Adakah semua hutang mempunyai kaitan dengan kuasa faedah kompaun atau hanya hutang-hutang yang tertentu sahaja? Oh, terbaik. So jawapan ringkas memang ya. Maknanya semua hutang yang kita ada tu, dia sama juga macam investment tadi, pelaburan tadi. Maknanya positive side dia, kita berdapat gandakan wang. Bila hutang ni, memang dia berganda-ganda lah. Kalau kita kata beranak-anak lah hutang dia sebab kalau kita tak kawal dia, kalau kita tak tahu berapa charge faedah dia, dan kalau kita lambat bayar pun satu hal lah. So tadi kita dah explain tentang apa kad kredit, kita dah dengar tentang apa buy now pay later yang semakin menjadi-jadi apa semua. So segala hutang yang ada tu memang akan affected, memang akan terkesan dengan faedah berganda tadi. So kena make sure yang tadi 5 point tadi yang saya dah highlight. So 5 point tersebut kita kena make sure, dan jangan dia mengganggu kita punya perancangan kewangan. Jangan mengganggu kita punya perancangan kewangan, dan jangan sampai membebankan. Bila dah hutang keliling pinggang sampai satu tahap, kita tak boleh bernafas. So mulalah kita tersangkut sana sini apa semua, dan mulalah hidup kita jadi tak menentu. So kalau boleh make sure hutang tersebut dalam kawalan, dan make sure kita bayar hutang kita, jangan sampai nak lari hutang. Baiklah, sebelum saya dan Cik Zami merasakan makanan yang disediakan oleh Chef Andy, kita ingin kongsikan satu maklumat penting untuk semua penonton kerana ASNB menawarkan hadiah bernilai RM1,000 setiap minggu menerusi trivia Labo Sembang-Sembang ASNB. Dan apa yang anda semua perlu lakukan adalah hanya melayari laman web Amanah Saham Nasional Berhad di www.asnb.com.my ataupun lawati media sosial ASNB seperti yang dipaparkan di kaca TV anda sekarang ini. Dan klik pada borang penyertaan trivia Labo Sembang-Sembang ASNB untuk menjawab soalan. Dan jangan lupa untuk follow Instagram ASNB untuk melayakkan anda muncul sebagai pemenang. Ya, Alhamdulillah. Betul lumus saya kat dapur tadi tu. Berasap. Dapur Bau sedap. bau sedap. Ya, ada bau Sampai Alhamdulillah. Sebelum kita makan tu nak tanya jugalah. Maklumlah saya ni pengguna kan. Lepas tu saya nak tanya, ada tak tips-tips untuk melabur dan menguruskan kewangan dengan baik? Boleh kongsi sikit tak? Okay, Sebab saya kadang-kadang tercicir dia ni pun. Okey, terbaik. So maknanya dia eloknya kita tanyalah, kalau kita tak clear apa semua, kita tanya. So saya nak simpulkan dengan 2 benda je, iaitu pertama, kita kena kurangkan perbelanjaan kita. So kalau kita yang jenis boros, jenis yang kata keluar duit mencair kan, so kita kurangkan bab tu, dan kita tingkatkan kita punya pendapatan, tingkatkan kita punya simpanan, tingkatkan kita punya pelaburan. So insya-Allah kita kita kawal pendapatan kawal perbelanjaan, dan kita berjaya nak tingkatkan kita punya investment apa semua tu, so insya-Allah kita boleh kaya dengan cepat. Itulah tips dia. Itu je tips dia. Baguslah dengan menu bajet ni. Okey, terima kasih banyak Cik Izzah. Ada makan. Okey. Ada tapau juga. Oh, okey, alhamdulillah. Apa isi ni? Sama. Sama bagi umum. Alhamdulillah. Kalau nak alhamdulillah. rasa yang beza, datang next episode. Benda dia. Jemputlah, saya datang insya-Allah. Terima kasih. baik. Terima kasih Encik Izzah. Terima kasih Fendi sebab masak untuk kita walaupun bajet dia menu bajet. RM15. You. Tiga orang makan. So macam ni boleh cepat kaya. Oh, ya betul. Lepas Kan? tu kita boleh simpan banyak lagi lah. Betul. Plating penting, cantik juga kan. Itu yang paling penting sekali. Jadi banyak tips kita dapat belajar daripada chef kita dan juga daripada Encik Izzah. Tiap-tiap hari kita belajar benda yang baru, betul? Alhamdulillah. Harap-harap tips daripada mereka ini dapat membantu anda untuk menjalankan kehidupan anda lebih selesa dan juga lebih tenang lagi. Minggu depan hari dan waktu yang sama, menu yang berlainan, topik yang berlainan. Dan sekarang ni jemput lihat, jemput tonton dan jemput makan untuk kita. Assalamualaikum. Bye. Simbang Sembang ASN